Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam perjuangan, salam reformasi kepada rakan-rakan yang berkesempatan untuk bersama saya di live Facebook pada petang ini. Terima kasih kepada teman-teman yang berkelapangan dan berkesudian untuk bersama dengan saya secara live pada petang ini. Jadi kalau sudi-sudi, tolong share, ya, boleh kita kongsikan maklumat ataupun sebarang info yang boleh kita kongsikan bersama dengan teman-teman kita. Okey, terlebih dulu saya harapkan semuanya sihat-sihat, yang sedang bekerja teruskan bekerja, jangan pun tengok live pun, kerja kena jalankan juga. Dan yang mungkin bercuti, selamat bercuti. Yang tengah berehat waktu ini, selamat beristirahat. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera, ya. Saya nak tengok siapa lagi yang ada masuk baru-baru ni. Okey, Azmi Harun, okey, terima kasih. Pompon, mantap bah. Okey, terima kasih bro. Siapa lagi, ya? Waktu ini adalah waktu yang bekerja sebenarnya. Saya tahu waktu ini adalah waktu permulaan bekerja setelah ramai, ya, yang berhenti makan tengah hari dan juga solat Zuhur dan mula kerja pukul 2. Dan tentunya ramai yang sibuk bekerja. Okey, yang bekerja teruskan bekerja. Yang ada kelapangan bersama dengan saya, insya-Allah kita bolehlah teruskan. Yang tak berkesempatan mungkin boleh tonton kemudian. InsyaAllah kita cuba akan upload dan YouTube, dan juga anda boleh tonton juga melalui Facebook ini kemudian nanti. Okey, petang ini khusus saya nak bincang satu isu sajalah, iaitu berkenaan dengan Gerak 98, sebuah pertubuhan. Dia bukan NGO, ya, satu pertubuhan, kerana dia tidak didaftarkan di bawah RUS setakat ini. Dia masih lagi berstatus pertubuhan, iaitu satu gerakan yang sekarang ini diketuai oleh saudara Izzan Muhammad Noor selaku pengerusi Gerak Nasional, iaitu mantan Ketua Pemuda Keadilan satu ketika dahulu, ya, dan kini kembali bersama kita untuk mengetuai Gerak 98. Saya bercerita pasal Gerak ni pasal saya nak mempromosikan sebenarnya, ya, pelancaran Gerak 98 peringkat Negeri Pahang. Kita akan adakan pelancarannya insya-Allah pada 3 Oktober tahun ni, 3 Oktober 2020, hari Sabtu malam minggu, lebih kurang jam 8.30 malam, bertempat di Cafe, di Pria Cafe, Jalan Pantai Sepat, dalam Don Tanjung Lumpur, Kuantan. Terima kasih banyak kepada pemilik di Cafe yang sudi memberikan kita ruang, tempat beliau, tempat ni cantik, ya, untuk kita duduk bersantai dan kita bertemu dalam pelancaran Gerak 98 yang diadakan pada 3 Oktober, Sabtu malam minggu, di Cafe Jalan Pantai Sepat, Kuantan. Okey. Senang cari sebab dia kalau pergi Pantai Sepat semua orang tahulah, ya. Di pantai yang selalu orang berkelah-kelah, ya. Selalu berkapal-kapal kat situ. Pantai Sepat semua tahu. Kalau pergi Kuantan, tanya Pantai Sepat, boleh tunjuk jalan lah, ya. Dan location, insyaAllah kita akan beri location, dan anda sendiri mungkin boleh cari melalui Waze, ya. Type saja di Cafe, di Pria, sayur Pria tu, di Pria, Pria, Cafe, Pantai Sepat. Kalau cari Waze, anda akan jumpa lokasi di rumah Tuan Haji Mazlan, ya. Siapa yang kenal Tuan Haji Mazlan, seorang aktivis lama, boleh dikatakan juga otai reformasi, seorang yang begitu istiqamah dalam perjuangan, seorang yang jujur dan juga ikhlas, ya, tidak memandang kepada jawatan dan sebagainya. Sehingga kini masih kekal bersama dengan parti, dan sekarang ini anak beliau adalah ketua ranting bagi Kampung Cempaka, ya. Ini nama tempat tu Kampung Cempaka, di Pria Cafe, Kampung Cempaka, ya, Jalan Pantai Sepat, Kuantan. Okey, ini tujuan sebenarnya saya nak buat live, sebab kita tinggal lagi seminggu dua lagi untuk
mengadakan pelancaran peringkat negeri Pahang. Dan saya nak ambil kesempatan ini untuk berkongsi dengan anda semua tentang Gerak 98, sekadar di bawah pengetahuan saya, sekadar yang boleh saya kongsikan bersama dengan anda semua. Ya. Gerak adalah satu pertubuhan yang nama penuhnya Keadilan Rakyat Malaysia. Ya, Gerakan Keadilan Rakyat Malaysia yang diasaskan oleh almarhum Ustaz Fadil Nor, bekas Presiden PAS yang telah pun kembali ke rahmatullah, iaitu ditubuhkan pada 27 September 1998. Ya. Saya dicatatkan sikit sejarahnya, iaitu pada 27 September 1998, dan ianya dilancarkan di Markas Tarbiyah PAS Taman Melewar. Tarbiyah PAS Taman Melewar Gombak. Sebab itu, Gerak 98 yang diterjauhi oleh Surah Izam akan mengadakan hari ulang tahunnya. Ya, hari ulang tahun yang ke-berapa? Ke-20, 22, 20 ke? Lebih kuranglah ya. Pada 27 hari bulan ni. Ya, di Gombak juga. Nanti saya ada share kan dalam Facebook, saya boleh tengok dia punya alamat. Tapi lokasinya di Gombak, kerana kita nak mengambil sempena ya, sejarah penubuhan gerak itu, iaitu di Markas Tarbiyah PAS Taman Melewar Gombak pada tahun 1998. Dia gerak diwujudkan ketika itu setelah seterusnya ya, gelombang reformasi. Gelombang reformasi. Kalau tidak ada gelombang reformasi, maka gerak tidak wujud. Ya. Maka wujudnya gerak itu adalah kerana gelombang reformasi ketika itu. Ya, kebangkitan rakyat, terutamanya khususnya orang-orang Melayu yang bangkit ya, di kalangan tua, muda, berbagai kaum, dan kebanyakannya adalah rakyat-rakyat bawahan, rakyat marhen ya, yang bangkit untuk membela kezaliman ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ketika itu baru dipecat sebagai Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Dan kita pun faham ya, pengaruh Anwar Ibrahim ini di dalam Parti UMNO amat kuat ya. Pengaruhnya begitu kuat, dia dicemburui oleh ramai pemimpin-pemimpin UMNO waktu itu, dan beliau dilihat adalah seorang pemimpin yang berketokohan, berketampilan ya, ada punya daya juang, mempunyai roh Islamnya yang tersendiri ya. Beliau seorang yang tidak resis, sentiasa bercakap berkenaan dengan rakyat marhen, pelbagai kaum dan sebagainya. Jadi keterampilan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu memanglah dicemburui dan mendatangkan rasa tak senang ya di kalangan beberapa pemimpin UMNO yang ingin mendapatkan tempat di dalam UMNO. Maka sebab itulah apabila beliau dipecat, maka tidak heranlah ramai sekali ahli UMNO yang terutamanya di peringkat bawahan menyokong perjuangan reformasi kerana beliau dilihat dizalimi dan juga dianiayai. Oleh itu, maka wujudlah gerak ya, Gerakan Keadilan Rakyat, di mana almarhum Ustaz Fadil sewaktu Anwar dipecat, beliau di antara seorang pemimpin PAS, seorang pemimpin pembangkang ketika itu, yang pertama berkunjung ke rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengulurkan tangan dan membela ya, kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini kehebatan ya, ini kehebatan almarhum Ustaz Fadil Nor. Ya, bukan kerana dia PAS ya, jadi orang PAS tak boleh nak claim mengatakan Anwar kena berterima kasih dengan PAS sebab PAS pernah berjasa angkat Anwar, membela nasib Anwar ya. Yang sebenarnya itu adalah kepribadian almarhum Ustaz Fadil Nor yang memegang kepada akhlak seorang Islam, bukan kerana PAS, tetapi akhlak Islam yang dipegang oleh almarhum Ustaz Fadil Nor itulah ya yang menunjukkan semangat silaturahim persaudaraan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sebelum itu pun hubungan beliau dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah amat baik. Beliau Anwar pernah menjadi Presiden ABIM dan almarhum Ustaz Fadil Nor pernah berada di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam ABIM, dan hubungannya begitu erat. Dan apabila Anwar memilih untuk ijtihad Anwar ketika itu untuk bersama dengan UMNO untuk melakukan reform ya,
Mulanya mendapat tentangan daripada almarhum Ustaz Fadil Nur, tetapi akhirnya almarhum Ustaz Fadil Nur akur dengan kehendak Anwar, walaupun dinasihati kepada Anwar, ya, jangan masuk ke dalam tong tai, ya. Dalam masuk ke dalam tong tai, kalau kita nak cuci najis, jangan masuk dalam tong najis, nanti badan kita pun kena najis. Itu pesanan almarhum Ustaz Fadil Nur. Tetapi Anwar berijtihad sendiri bahawa bila ingin melakukan reform di dalam UMNO, maka Anwar masuk UMNO, dan terbukti apa yang dikatakan oleh almarhum Ustaz Fadil Nur itu berlaku, ya. Tidak mungkin kita dapat melakukan sesuatu yang baik dalam parti yang sememangnya jahat. Itu dia foto dia. Okey, relax dulu sekat tu. Tak panjang, ya. Kita nak cerita sembang santai aja. Tak banyak fakta. Saya pun tak cari fakta. Saya bukannya macam Iswardi Murni, ya, yang buat persediaan rapi sebelum keluar nak live, ya. Research dia memang mantap lah, ya. Saya santai aja. Kalau salah, perbetulkan, ya. Dalam komen tolong betulkan. Okey, itu ceritanya hubungan almarhum Ustaz Fadil Nur dengan Anwar Ibrahim. Jadi tak boleh nak claim lah, nak katakan ini adalah kerana PAS, ya. Kalau lah kerana PAS, sudah tentu PAS sekarang ini pun tidak berubah, ya. Bermakna ini adalah akhlak pribadi almarhum Ustaz Fadil Nur, iaitu sesiapa saja yang dizalimi, sesiapa saja yang dianiaya, Islam menuntut supaya kita membelanya. Sesiapa yang melakukan kejahatan, Islam menuntut kita menjauhinya, ya. Dulu dalam ceramah-ceramah PAS, selalulah PAS bawa ayat Al-Quran bila dia bermusuh dengan UMNO, ya. Saya selalu bersama dengan PAS, ya. Pernah sebentar ceramah dengan PAS, dan saya boleh katakan melihat sendiri bagaimana PAS, ya, setiap kali berceramah, mukadimahnya dia tak lari, wala tarkanu ilal lazina zalamu fatamassakumun nar. Saya boleh hafal, tuan-tuan. Sebab apa hafal? Selalu ceramah dengan PAS ni, ya. Boleh hafal sikit. Masa itulah, ya. Jangan kamu cenderung kepada orang yang zalim kalau kamu dibakar api neraka. Itu mukadimah dia, ya. Cenderung pun tak boleh, tuan-tuan, kata lebay ni. Satu ketika dulu, cenderung pun tak boleh, tuan-tuan, apatah lagi tuan-tuan pangkah. Cenderung pun dibakar api neraka. Maka dibawalah kisah seorang raja yang zalim, jubahnya koyak, ya, nak minta tukang-tukang jahit di bandar untuk menjahitkan jubahnya. Maka seorang ulama mengatakan, jangan seorang pun menjahit jubah raja ni sebab dia zalim. Jahit jubah dia pun tak boleh masuk neraka, ya. Apatah lagi kita mengundi, ya. Sekarang tak adalah, sekarang ni usahakan mengundi, ya. Siap pegang bendera tu. Bendera Dacing Baghdad, takbir, macam tu, ya. Tak dapat kursi pun tak apa, janji boleh pegang bendera Dacing Baghdad. Itu beza, ya. Beza kepimpinan PAS di bawah almarhum Ustaz Fadil Nur. Kemudian kepimpinan PAS di bawah almarhum Tuan Guru Ni Aziz, ya. Di bawah Tuan Guru Haji Hadi ni dah jadi PAS, bukan lagi parti Islam. Boleh dikatakan PAS hanyalah parti politik. Tidak ada bezanya dengan DAP, tidak ada bezanya dengan MIC, tidak ada bezanya dengan parti PBS, ya. Kalau dikata dasar, beza, dia kata PAS ni beza sebab dasar ada dasar Islam semua, dasar dalam kertas boleh tulis, ya. MIC pun kalau diubuh dalam perlembagaan ada Islam, tapi tidak ada usaha nak buat, ya. Tak ada komitmen. Bolehkah kita sebut MIC parti Islam, ya? Atas kertas, ya. Jadi PAS ni atas kertas memang ada Islam, ya. Letak Islam, tapi diguna pakai untuk politik tertentu, ya, untuk kepentingannya pakai Al-Quran, ya. Bila untung pada dia halal, rugi pada dia haram. Saya dah pernah bawa cerita dan juga dalil bagaimana PAS ni menjual agamanya, ya. Sampai sekarang pun saya cabar Mu'tasim untuk berdebat, ya, tapi tak ada jawapan. Saya nak cabar dalam Facebook pun dia dah block saya, ya. Tapi tak apalah, kita lupakan bab PAS. Kita nak ceritakan bagaimana akhlak Ustaz Fadil Nur apabila berbaik dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan pada ketika itu, sebelum itu almarhum Ustaz Fadil Nur adalah Presiden PAS. Anwar Ibrahim adalah timbalan Presiden UMNO. Dua parti ini bertentangan, ya, saling serang menyerang. Walaupun Anwar dengan Ustaz Fadil ni kawan baik, tetapi bila berada dalam parti bertentangan dalam politik, mestilah ada serang menyerang, ya. Itu biasa dalam politik, strategi, ya. Kita akan cari kelemahan pihak lawan akan cari kelemahan kita, dan kita serang menyerang. Jadi kebenarannya adalah kata hujah dan juga fakta. Waktu itu Anwar ada timbalan presiden, Anwar serang PAS, Ustaz Fadil masa itu presiden, dan Ustaz Fadil pun serang UMNO.
Anwar adalah timbalan Presiden, seram nyerang. Tapi bila berlaku ketidakadilan, kezaliman terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ustaz Fadil Noor atas kepastiannya Presiden PAS yang memegang kepada ajaran Islam yang sebenar ketika itu, mengulurkan tangan. Dan Anwar pula menyambut tangan Ustaz Fadil Noor. Kalau Ustaz Fadil Noor boleh menyumbang, memberikan bantuan kepada Anwar Ibrahim, menyatakan simpatinya, Anwar harus membalasnya. Apa cara Anwar membalasnya? Iaitu Anwar bergerak ke seluruh negara, memperkembangkan pembangkang ketika itu, termasuk PAS yang ketika itu adalah parti yang berdaftar. Ketika itu tidak ada parti lagi, dalam keadaan tidak ada parti lagi. Jadi PAS masa itu melonjak naik sambutan kepada parti ini adalah hasil daripada gerakan reformasi. Ini tidak boleh kita nafikan. Sebelum ini kita dengar kalau PAS bertanding, biasanya di belah-belah selatan ya, hilang deposit. Ya, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, boleh hilang deposit lah kalau PAS bertanding. Ya. Kecuali di Pantai Timur dan juga di Kedah, ya. Kelantan, Terengganu, okeylah. Tapi di luar tu boleh katakan hilang deposit. Tetapi setelah reformasi, maka kita lihat kalau PAS kalah pun tak sampailah. Ya, seperti dulu, banyak sangat hilang deposit. Jadi ada imbal balik di mana Fadil Noor memberikan kerjasama kepada Anwar. Anwar membalasnya dengan memberikan kerjasama kepada Fadil Noor dan kedua-duanya dapat keuntungan. Ini kebijaksanaan dua pemimpin yang akan mendatangkan keuntungan kepada dua belah pihak. Okey. Apabila gerak ditubuhkan pada 27 September 1998, bertempat di Markaziyah Taman Malewa, Gombak ketika itu adalah pusat yang terbesar parti PAS lah, ya. Selepas itu barulah wujudnya Barisan Alternatif pada tahun 1999. Masa pilihan raya 1999, masa itulah barulah timbul, ya, Barisan Alternatif setelah Parti Keadilan ditubuhkan, ya. Banyak usaha untuk menubuhkan Parti Keadilan ini gagal. Pada mulanya kita daftarkan adil dan sebagainya, tidak boleh diterima oleh ROS. Akhirnya Parti Keadilan menggunakan satu parti, tak salah saya, Ikatan. Sebelum ini saya pernah perkatakan, menggunakan parti Ikatan yang telah pun didaftarkan, maka Keadilan didaftarkan sebagai sebuah parti politik dan menyertai pilihan raya pada tahun 1999, ya, di bawah Penyatuan Pembangkang ketika itu dipanggil Barisan Alternatif. Okey. Jadi situ jelas kepada kita mengapa ketika itu gerak wujud, ya. Gerak wujud adalah kerana membela kezaliman, penganiayaan kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan setelah itu gerak juga bukan saja membela batang tubuh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi membela sebarang tindakan kerajaan ketika itu yang menzalimi rakyat, termasuk tahanan-tahanan ISI dan sebagainya. Yang maknanya bukan semata-mata membela Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang, tetapi tahanan-tahanan ISA yang ketika itu ramai dalam tahanan, ini juga menjadi agenda perjuangan gerak pada tahun 1998. Okey, pengajarannya di sini ialah bagaimana hubungan seorang musuh, ya, boleh diterima untuk mencapai satu tujuan yang baik, ya. Jadi kita tidak pelik kalau pernah kita dulu bermusuh dengan Tun Dr. Mahathir, kemudian kita terima Tun Dr. Mahathir dalam Pakatan Harapan atas dasar apa yang ditunjukkan oleh almarhum Ustaz Fadil Noor. Ya, tidak dalam politik kita boleh bersama untuk menuju ke arah kebaikan, bukan bersama dengan kleptokrasi. Ya, kenapa kamu bersama dengan UMNO? Kerana saya tak suka DAP. Itu bukan hujah. Ya. Kamu bersama dengan UMNO kerana tak suka pada DAP. Jadi tak betul, ya. Kita nak bersama dengan UMNO mesti sebutkan bahawa UMNO inilah parti yang bagus, UMNO ni parti yang nak kepada Islam, UMNO inilah parti yang adil, UMNO inilah parti yang terbukti memerintah negara, tidak curi duit tabung haji, tidak curi satu IDB, tidak curi duit Felda, tidak curi lembaga tabung. Kena buktikan UMNO itu bagus, baru boleh PAS sebut kita nak bersama dengan UMNO. Ya? Kalau tak boleh nak buktikan tu bermakna bersama dengan UMNO ini hanyalah untuk kepentingan politik. Ya, kepentingan politik. Okey. Tak apalah, kita faham itu taktik. Ya, sebab itu saya katakan ini semua taktik. Dalam politik, strategi politik, sama ada halal haram, orang lebay pun tahu hukum sendirilah, ya. Sebab tu banyak saya rasa keputusan PAS bersama dengan UMNO tidak bertanding di Sabah apa semua tidak melalui majlis syura, ya. Saya rasa majlis syura pun rasanya dah lama dah
ya. Lebay-lebay dalam mesyuarat, tidur dah lama tak mesyuarat, dah lama tak bersidang. Sebab apa? Pimpinan PAS buat keputusan sendiri. Apa aja disebut, inilah hukum. Mesyuarat tidak ada peranan. Tidak ada kenyataan daripada mesyuarat mengatakan kita bersama dengan UMNO kerana ini. Kita sanggup tidak bertanding di Sabah kerana hukumnya ini. Tak ada. Minta maaf ya. Okey. Okey, kita sambung balik. Saya dah sebut gerak ketiga Alamadah Muhammad Nur wujud adalah untuk melawan kezaliman, kata Datuk Seri Ibrahim, dan seterusnya dikembangkan kepada menuntut keadilan kepada tanah-tanah SE dan sebagainya. Ya, tapi dicetuskan memanglah asalnya dicetuskan adalah kerana kebangkitan reformasi dan juga kezaliman kata Datuk Seri Ibrahim. Okey, sekarang ni timbul soalan, kenapa gerak 98 ini wujud sekarang ini? Ya, gerak 98 yang ditajuki oleh Saudara Izzah Muhammad Nur. Ya, Saudara Izzah Muhammad Nur ni orang lama dalam keadilan. Siapa yang mengaku dia orang lama, saya bukan orang lama. Saya muncul selepas saya bersara. Ya, saya bukan otai reformasi. Saya akui saya bukan otai. Saya bukan orang lama dalam keadilan. Saya bukan orang reform. Ya. Saya cuma orang yang menyokong keadilan, menyokong agenda reformasi, itu saja. Jadi siapa yang mengaku dia otai, mengaku orang lama keadilan, kalau tak kenal Izzah Muhammad Nur, maknanya bukan otai lah ya, bukan orang lama. Izzam ni adalah Ketua Pemuda Keadilan yang pertama. Ya, Ketua Pemuda Keadilan yang pertama dalam sejarah. Ya. Beliau bersama dengan keadilan memegang jawatan Ketua Pemuda, dapat beberapa jawatan penting lain lah ya, di Selangor terutamanya. Dan sepanjang kejayaan politiknya hanya sekali bertanding, iaitu di Parlimen Shah Alam, di mana beliau tewas. Tetapi walaupun beliau tewas, Parlimen Shah Alam ketika itu dikenali sebagai kubu Kuat UMNO. Ya, sebelum ini berjuti puluh-puluh ribu UMNO menang. Tapi Izzam dapat mengurangkan dan beliau hanya tewas 1,000 lebih, tak banyak ya. Jadi jauh ya Izzam dapat tarik sokongan di Shah Alam. Itu di antara tentang Izzam. Dan kenapa beliau wujudkan gerak 98? Ya. Seperti saya sebut, gerak yang diwujudkan, yang diasaskan almarhum Mustafa Dino ni bersebab karenanya berlaku reformasi, berlakunya ketidakadilan, berlakunya kezaliman kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu, maka gerak ni wujud ya, untuk menyatukan semua kaum, menyatukan semua parti, semua aktivis yang mempunyai matlamat perjuangan yang sama di dalam gerak ketika itu. Jadi tidak jauh bezanya kenapa pula Saudara Izzam membawa balik kesinambungan gerak yang diasaskan oleh almarhum Mustafa Dino, dan Izzam sekarang ini menghidupkan kembali gerak ini. Ianya juga bersebab ya, kalau kita lihat sejarah, bukan sejarah lah, kalau kita lihat ke belakang, dalam beberapa bulan ke belakang ya, gerak ini mula muncul apabila kerajaan PH goyang ya. Waktu kerajaan PH sebelum melangkah Sheraton sudah ada nampak goyang-goyang ya, sudah nampak Mahathir dah mula kembali tumbuh tanduk sikit-sikit kan. Di situ ada dah cita-cita Izzam nak tubuh gerak. Tapi masa itu beliau masih lagi belum menubuh gerak, beliau menjelajah sekadar atas gerakan biasa, gerakan atas dirinya ya, sebagai seorang yang ada sedikit pengaruh, belum ditubuh gerak, tapi beliau dah mula memberitahu masyarakat, memberitahu rakyat bahawa kerajaan PH harus hati-hati ya, kerana kita masih lagi berada di bawah diktator Mahathir, pernah insaf ya. Jadi ini dapat dilihat oleh Saudara Izzam, dan apa yang beliau sebut adalah betul ya. Menjelang langkah Sheraton, ketika itu bertambahlah ya aktif gerak 98 ini menjelajah. Jadi ada orang kata, okey, ada orang kata datang setelah beliau pernah keluar daripada Parti Keadilan ya. Beliau pernah keluar daripada Parti Keadilan. Saya tak perlu ulas panjang kerana dah saya rasa dalam banyak siri jelajahnya beliau buka ruang untuk soal jawab ya, tidak ada sekatan, sesiapa pun nak tanya beliau dah jawab. Jadi saya tak perlu nak jawab bagi pihak dia. Ya, dia dah jawab. Jadi kalau saudara nak tahu jawapan dia, boleh buka di YouTube.
ya, masih ada lagi simpanan rakaman ceramah-ceramah ini dan jelajah negeri. Soalan-soalan tu memang popular, ya. Kenapa tinggalkan keadilan, kenapa dulu serang Anwar Ibrahim, apa semua kan. Ada jawapan, semua dia. Itu soalan yang popular dan Izam dah jawab. Cuma kita nak bagi tahu bahawa kalaulah Izam ni ada kepentingan peribadi ataupun kepentingan politik. Kalau saya sendiri, ya, kalau saya jadi Izam, kalau saya ada kepentingan peribadi dan juga kepentingan politik, saya akan muncul ketika kita jadi kerajaan. Ya, ketika kita berada di Putrajaya. Ketika PH menjadi kerajaan, saya akan balik semula kepada parti dan saya tunjuk saya ni orang dah insaf, orang yang mahu bekerja dengan parti, dan saya akan ampu presiden parti, ya, untuk mendapatkan kedudukan. Saya akan hantar borang ketika itu. Ya. Jadi, tapi Izam tidak begitu. Ya. Beliau tampil ke depan apabila kerajaan PH itu jatuh. Dan beliau menjadi lebih aktif apabila kerajaan PH itu dikhianati. Apatah lagi apabila Tun yang mengkhianati kerajaan PH terlibat juga, ya, terlibat dalam pengkhianatan ini, memberi ruang kepada pengkhianat ini. Dan Azmin juga, orang yang pernah disokong oleh Izam dulu pun sanggup mengkhianati. Kalau Azmin khianat kepada Izam, tidak ada masalah. Kalau Azmin khianat kepada Anwar Ibrahim, mungkin juga tidak ada masalah. Tetapi Azmin khianat kepada Bandar Rakyat, ini satu dosa besar Azmin. Dan juga Zaidah, Muhyiddin dan sebagainya. Sebab itu gerak wujud. Sebagaimana Anwar dulu dizalimi dan almarhum Ustaz Fadil menubuhkan gerak untuk mengumpul orang, membina kekuatan untuk membela Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga beberapa orang tahanan ISA yang dizalimi. Begitulah gerak 98 sekarang ini. Ya, terpaksa dikumpulkan balik gerakan ini adalah untuk melawan pengkhianat. Melawan penganiayaan dan juga pengkhianatan dan juga kerajaan yang mengambil mandat rakyat ini melalui pintu belakang. Ya. Bukan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, bukan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kebetulan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang juga dikhianati oleh rakannya, oleh orang yang dipercayainya, oleh orang yang dia sendiri sokong sebagai Perdana Menteri. Orang ini khianat dia. Orang ini tipu dia. Walaupun berkali-kali berjanji, ya, berjanji berkali-kali. Ya, saya tidak akan mungkin janji, saya dah tua, takkanlah saya nak tipu. Ini. Tapi tak apalah. Tapi yang lebih besar lagi, yang gerak nak perjuangkan adalah mandat rakyat ini. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Muhyiddin, Azmin dan kumpulannya. Setelah kerajaan kita jatuh, kerajaan PH jatuh, boleh tak beritahu saya manakah satu gerakan yang pergi kat Kak Umbi untuk menyerang kerajaan, menyerang pihak pengkhianat? Kita masing seolah-olah macam panik. Ya? Kita fikir masih berserah. Kita mendoakan agar ada ahli parlimen akan kembali dan kita kembali jadi kerajaan. Kita mengharapkan agar adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh dapat numbers. Ya? Kita mengharapkan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dapat jumlah MP yang cukup. Kita mengharapkan Mahathir jadi Perdana Menteri, Anwar jadi timbalan. Kita mengharapkan Syafiq Hamzah jadi Menteri, Anwar jadi timbalan, Mukhlis jadi timbalan. Ini, ya, yang kita harapkan. Kita harap macam tu. Ya. Tapi siapa yang bergerak di Akar Umbi? Kalau dulu kita ada orang yang begitu kuat, ya, bergerak menjelajah seluruh negara sebelum PRU, dan peranannya benar-benar berkesan dan kita hargai jasanya. Siapa lagi kalau tidak Saudara Fizi Ramli? Saya kerap sebut nama tokoh ini sebab saya merasakan tidak ada orang lain yang betul-betul boleh korbankan diri dia, tenaga dia, usia dia, wang ringgit dia, ya, untuk menjelajah ke seluruh negara tanpa menggunakan dana parti, ya, menggunakan dana sendiri untuk memenangkan Pertahanan Harapan selain daripada Rafizi Ramli. Ya. Dan Saudara Izam pun kerap kali, ya, memuji usaha Saudara Rafizi Ramli dan beliau lihat inilah tokoh anak muda yang betul-betul ikhlas berjuang. Sedangkan sebelum PRU, beliau tahu beliau bukan bertanding pun. Beliau bukan tidak boleh bertanding, ya, tidak boleh bertanding. Ada kes mahkamah ketika itu. Beliau tahu beliau bukan orang yang akan bertanding. Buat apa beliau habis duit untuk menjelajah ke seluruh negara, ya? Kerana nak beri kemenangan kepada Pertahanan Harapan, kerana nak beri kemenangan kepada rakyat yang berpuluh tahun selama ini berjuang. Ya. Ini perjuangan Rafizi. Setelah Rafizi mengumumkan untuk berehat seketika, kita faham, ya, Rafizi ini bukan orang ada, bukan menteri, bukannya pencen menteri dan sebagainya. Kita faham dia ada keluarga, ya, ada
anak bini yang perlu disara dan juga ada keperluan ya untuk mencari sikit duit yang telah banyak dilaburkan habis. Jadi kita faham kenapa beliau ambil berehat dan beliau menumpukan kepada syarikat mencari pekerjaannya ya. Ada yang kita diwawarkan ya. Jadi kalau tuan-tuan nak bantu ya, boleh berikan sambutan kepada website dia tu, Rafizi Ramli. Satu sumbangan kita kepada kedua beliau atas jasanya, walaupun sedikit sumbangan kita, tapi sekurang-kurangnya boleh memberikan semangat kepada beliau. Dan kita di Malaysia tidak boleh nafikan bahawa kehadiran Rafizi Ramli ini amat ditagih oleh rakyat Malaysia. Kalau kita lihat di mana-mana media sosial pun orang tanya bila Rafizi nak muncul, bila Rafizi nak muncul, ya, bila Rafizi nak kembali. Dan kali terakhir kita lihat beliau backup politik iaitu di Sabah baru ini, di kawasan Donsuk, di mana Raymond Anwar ya, seorang anak muda, seorang pengangkat Rafizi. Rafizi sempat ya bercakap di markas di Donsuk. Kebetulan beliau ada kes di Sabah, bukan kerana pergi semata-mata untuk memberi sokongan pada Raymond, tapi ada tugas beliau di Sabah dan beliau tidak melupakan sahabat-sahabatnya yang sama dengan beliau berjuang ya, bersusah payah dan beliau bantu. Itu yang terakhirlah saya tengok Rafizi dalam program politik. Dan saya masih lagi mengharapkan agar beliau kembali semula kepada kita. Ya. Walaupun kita rasakan kadang-kadang kita rasa kita macam tidak adil ya untuk minta dia kembali. Tidak adakah tokoh-tokoh muda yang lain? Tidak adakah orang lain ya? Kalau Rafizi tak turun, kenapa orang lain tak turun? Sebab itulah saudara, saya katakan, bila orang lain tak turun, tidak ada siapa nak pergi ke umbi, nak menjelajah. Kalau ada insan lain, ada tokoh lain menawarkan diri untuk bersama dengan kita, melawan siapa? Melawan Tun Dr. Mahathir. Melawan siapa? Melawan Azmin Ali. Melawan siapa? Melawan kerajaan mengkhianat. Menyokong siapa? Menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menyokong siapa? Menyokong Pakatan Harapan. Menyokong siapa? Menyokong keadilan. Orang ini yang sama dengan kita nak turun kat umbi, mengapa kita tidak harus sokong? Kalau tak mahu bersama dengan gerak sekalipun, paling-paling tidak memberikan sokongan moral. Ya. Kalau tak mahu beri sokongan moral pun, paling-paling tidak, janganlah ganggu. Janganlah sabotaj. Janganlah buat cerita karut. Gerak 98 ni adalah kartel 2.0. Ya. Kita tengok dalam media sosial, sesuka hati menggalakkan pihak lain sebagai kartel. Ya. Sedangkan kita semua tahu, kartel tu, siapa dia kartel sebenarnya, menjahanamkan parti. Ya. Mastermind dia semua pun dah kena keluar daripada parti. Kita dah lawan dan dia dah pun keluar, tercampak keluar daripada parti. Tapi mengapa kita wujudkan kartel? Kita sendiri wujudkan. Kita namakan kumpulan ini sebagai kartel, kemudian kita lawan. Ini satu kerja bodoh. Satu kerja bodoh. Penat kita, habis tenaga kita menentang puak yang kita sendiri labelkan. Kita labelkan di kartel, kemudian kita lawan dia. So, bila kita nak memperkuatkan parti? Ya. Kalau kamu boleh buktikan gerak ini adalah satu pertubuhan yang bertentang dengan parti, atau satu pertubuhan yang tidak seiring dengan parti, mungkin kamu boleh katakan ini adalah kartel 2.0. Ya. Tetapi seperti yang saya sebut, ya, gerak, kalau lihat dalam mana-mana program ceramah, ya, gerak menentang Tun Dr. Mahathir. Ya. Adakah Parti Keadilan tidak menentang Tun Dr. Mahathir? Ya, secara rasmi, secara terbuka tidak. Tetapi Parti Keadilan jelas, kita menolak Tun sebagai Perdana Menteri. Kalau dicalonkan sebagai Perdana Menteri, kita tolak. Ya. Jadi gerak agak keras sikit. Bukan setakat Perdana Menteri, bekerjasama dalam politik pun gerak tak terima. Dan saya bersetuju. Ya. Kita bukan, kita tahu Tun sebenarnya bukan nak jadi Perdana Menteri sangat. Ya. Dia pun dah kaya raya, keluarga dia. Dia pun tak heran jawatan Perdana Menteri dah 22 tahun pernah jadi, 22 tahun, 22 bulan pernah jadi Perdana Menteri. Dia bukan nak sangat, tapi pada dia tak mahu jadi Perdana Menteri, tetapi jangan Anwar jadi Perdana Menteri. Itulah. Dia nak jadi Perdana Menteri kerana nak menghalang Anwar jadi Menteri. Itu matlamat Tun Dr. Mahathir. Kita tahu. Sebab itu, bila dia tidak dapat jadi Perdana Menteri, okey, tak apa. Tapi jangan Anwar. Dia sanggup pergi cari orang lain ya, untuk jadi Perdana Menteri. Jangan Anwar. Sebab itu gerak lawan. Ya, sebab itu gerak lawan. Gerak juga melawan Muhyiddin. Gerak juga melawan Azmin.
boleh katakan setiap ceramah nama Azmin ni di mulut saudara Izam dan juga pimpinan-pimpinan gerak di negeri. Semua dalam pengurusi-pengurusi gerak, ya, tidak tinggal nama Azmin. Ya, itu musuh. Dan dalam masa yang sama, gerak mengatakan menyokong penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri. Bila itu kerja Tuhan, ya, Allah yang mengaturkan kuasa. Kalau tak jadi Perdana Menteri pun, tapi ini yang kita sasarkan, ya. Ya, Anwar Ibrahim masih sihat, Anwar Ibrahim masih berpegang dengan prinsipnya, Anwar Ibrahim masih lagi layak untuk diangkat sebagai Perdana Menteri, itu kita berikan sokongan. Ya. Ada beberapa pihak mengatakan, oh, reformasi ini bukan kepunyaan milik sesiapa, bukan kepunyaan Anwar seorang. Betul lah, tapi tunjuk pada kita, ya, di Malaysia, tunjuk pada kita siapa lagi yang betul-betul ingin melaksanakan agenda reformasi. Kalau kita duduk nak cerita pasal reformasi, tapi kita memilih bersama dengan Tun Mahathir, orang yang jelas, ya, yang jelas menentang agenda reformasi, bermakna kita sendiri pun bukan orang reformasi. Sebab itu, kita dalam gerak, bagi saya, ya, dalam gerak bagi saya, kita harus teruskan pergi ke mana-mana akar umbi, terangkan kepada rakyat bahawa kerajaan PH dulu memang kita gagal kerana kita tidak meletakkan seseorang itu pada tempatnya. Ya, kita sendiri pun tidak berlaku adil kepada rakyat. Kita meletakkan orang yang tidak mahu kepada reformasi untuk mengetahui kerajaan yang mahu laksanakan reformasi. Tapi ketika itu, bolehlah dikatakan darurat. Darurat, ya, masa itu tak ada pilihan. Sebab Anwar dalam penjara. Rakyat nak Anwar jadi Perdana Menteri sebenarnya. Tapi Anwar dalam penjara dalam keadaan darurat. Ketika itu, tidak ada pilihan. Jadi ada pandangan mengatakan Tun orang lama. Jadi, masa tu bersangka baik, ya, orang bertahun. Itu dia. Bersangka baik kita dengan Tun, kita terima Tun sebagai Perdana Menteri, ya. Walaupun dapat bantahan berbagai pihak, ya, terutamanya daripada keadilan, tetapi akhirnya berjaya dipujuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim agar terimalah Tun ini seadanya. Dan ramailah pimpinan bagi jaminan, jangan bimbang, kita terima Tun, ya. Jangan takut. Abang kata Mak Sabu, ini Abang Mat. Abang Mat, kalau Tun, Abang Mat, kalau Tun tak buat betul, Abang Mat akan pertama sekali akan hentak meja dalam masyarakat. Ya. Jadi atas sebab itu, kita yakin dengan pemilihan Tuan Mahathir waktu itu. Tapi malangnya, Tuan Mahathir ini merasakan bahawa beliau ingin meletakkan dirinya seolah-olah lebih tinggi daripada orang lain, kalau boleh lebih pada agung lagi, ya, kuasanya. Beliau nak catur semuanya. Jadi Anwar punya prinsip bahawa Tun Mahathir memang gagal, ya, peluang yang diberikan kepada beliau ternyata beliau gagal laksanakan dengan baik. Beliau gagal untuk menghormati rakan-rakan dalam pakatan, ya. Dan yang paling mendukacitakan apabila beliau sendiri memainkan peranan memudahkan, ya, memudahkan kerja-kerja perkhidmatan ini untuk merampas kerajaan. Ini telah saya nyatakan dalam live saya sebelum ini. Sebab itulah gerak ini muncul di saat kerajaan PH tumbang, ya. Izam muncul di saat kerajaan PH tumbang. Sebab tu kita menang PRU 14 yang lalu, Izam tak muncul. Izam berada di Indonesia. Ya, saya pun tak tahu apa. Beliau sebelum ni pun kita tahu beliau selalu pergi Indonesia, yang mungkin ada bersama dengan Hizbah yang diketuainya, iaitu NGO anti rasuah. Hizbah yang berpejabat di Jakarta, mungkin urusan beliau di sana. Tapi itulah, waktu kita jadi kerajaan, beliau tidak ada di Malaysia, beliau ada di Indonesia. Tapi apabila dah masuk 22 bulan, kelihatan ada goyang, ya, kerajaan agak goyang, beliau kembali dan beliau lihat Azmin dah mula menunjukkan taring, ya. Mahathir pun dah mulalah tumbuh sikit tanduk dia sikit-sikit. Masa Izam muncul dan beliau memberikan beberapa kenyataan yang pada mulanya memang agak ya, bertentangan dengan parti. Beliau mengatakan Izam ni seolah-olah orang yang cuba menghasut supaya kita benci pada Tun, ya. Tapi beliau boleh bacakan apa yang Tun akan lakukan, dan akhirnya apa yang Izam sangkakan betul dan apa yang Izam katakan tentang Azmin pun betul.
walaupun Azmin pernah juga diangkat oleh Izam, ya, kerana Izam berpendapat Azmin boleh menjadi seorang pemimpin pasal beliau seorang yang masih muda, ya. Beliau adalah tokoh daripada keadilan, mungkin boleh digilap sebagai seorang pemimpin. Tetapi akhirnya bila Azmin sendiri tunjuk awal-awal lagi, tunjuk rakusnya, ya, sifatnya yang elit, berpoya-poya dan keluarganya, ya, mengadakan majlis perkahwinan. Di situ Izam mulai hilang kepercayaan kepada Azmin, dan sekarang bila kerajaan langkah syaitan berlaku, ketika itu Izam mula bergerak. Bahkan masa kerajaan membentukkan kerajaan, masa tu keputusan sama ada kita merentah atau tidak, masa itu pun Izam dalam satu program, tak salah saya di Melaka ke di mana, ya, dalam satu program, ya, beliau terus bergerak walaupun dalam keadaan masa itu kerajaan agak goncang, nak jatuh tak jatuh, ya, gerakan Izam terus berjalan. Jadi ini boleh menangkis dakwaan bahawa kemasukan Izam dalam politik, bukan dalam politik, dalam mengutai gerak ini ada kepentingan politik. Kerana beliau sehingga hari ini saya difahamkan borang permohonan beliau untuk menjadi ahli keadilan masih lagi digantung, masih lagi tidak dapat sama ada dulu atau tidak, ya, masih lagi digantung. Dan memang beliau akui bahawa beliau mengisi borang sebagai ahli keadilan sebagai memudahkan gerakan beliau di akar umbi, ya. Kalau beliau nak kempen supaya sokong keadilan, sokong Datuk Seri Ibrahim, orang akan petikai, kenapa minta orang sokong Datuk Seri Anwar, kamu pun tak bersama dengan Anwar, kamu pun tidak berada dalam parti Anwar. Oleh kerana itu Izam menghantar borang menandakan keikhlasannya untuk bersama dengan keadilan, terpulang kepada parti, dan beliau telah nyatakan hak partilah, ya, untuk menilai kejujuran, keikhlasan ataupun layak atau tidaknya Izam bersama dengan Parti Keadilan. Tetapi lebih pentingnya gerak telah pun wujud, ya, di bawah Saudara Izam sebagai pengurusinya. Sama ada beliau diterima oleh parti ataupun tidak, gerak tetap akan berjalan dan agenda reformasi ini tetap akan dibawa oleh. Okey, salah satu juga tujuan gerak 98 diwujudkan oleh Saudara Izam adalah untuk menyatukan PAS itu sendiri, ya, terutamanya di kalangan penyokong akar umbi. Kalau agak kerdil jugalah kalau gerak nak menyatukan pimpinan PH, ya, siapa Izam nak satukan Anwar, Mak Sabu, Goang Eng, ya, Syafiq Abdal, ya, siapa Izam yang boleh satukan mereka? Mereka adalah pimpinan-pimpinan yang hebat, pimpinan-pimpinan yang tinggi. Tapi sekurang-kurangnya Izam lebih memperanankan untuk menyatukan penyokong-penyokong di bawah, ya. Kadang-kadang penyokong di bawah ni mereka terkeliru dengan kenyataan pimpinan-pimpinan mereka, ya. Ada beberapa pihak yang terkeliru dengan kenyataan pimpinan mengatakan, oh, kita harus terima tun, ya, kerana kalau kita nak menang kita kena bersama dengan orang, kalau kita nak menang kita kena terima semua pihak, jangan kita pecah, ya. Kalau kita nak mandar rakyat kita kena terima semua orang, gabungkan semua. Jadi kalau kita fikir secara lalu memang betul lah, ya. Kalau nak menang, nak kuat, nak ambil bandar rakyat, kena bersatu semua, betul. Tapi mereka lupa bahawa kalau kita nak menang, mengembalikan semula mandat rakyat, ya, kita kena satukan semula dengan syarat orang yang merosakkan mandat rakyat itu ataupun orang yang terlibat sama, ya, yang sebelum ini kita lihat memang terlibat sama, terbukti terlibat, ya, bersubahat, ya, dalam itu, tidak boleh dibawa bersama. Tak boleh bersama. Tun Dr. Mahathir memang jelas, ya, memang jelas ada sabotaj kepada Pakatan Harapan. Ini saya dah ulang, ya. Tidak ada seorang boleh nafikan betul atau tidak Tun Dr. Mahathir bercita-cita untuk menubuhkan kerja perpaduan. Tidak ada siapa boleh nafikan. Pimpinan PH tolong nafikan. Tun sendiri mengatakan beliau bercita-cita untuk menubuhkan kerajaan perpaduan apabila beliau letak jawatan. Ya, beliau letak jawatan. Kemudian beliau nak jadi Perdana Menteri, nak tubuhkan kerajaan perpaduan. Sedangkan kerajaan PH ada. Kenapa beliau nak tubuh kerajaan perpaduan? Maksudnya, beliau nak kuburkan Pakatan Harapan. Maksudnya, beliau nak kuburkan Pakatan Harapan. Jadi kalau beliau betul ikhlas, sayang kepada Pakatan Harapan, kenapa beliau mau cerita tentang kerajaan perpaduan? Di situ dah ada something wrong lah dalam pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad.
Kerana bila kerajaan Pakatan Harapan itu wujud, mana Anwar, Peluang Anwar untuk angkat jadi pelbagai Perdana Menteri memang tidak ada langsung lah. Sebab yang menjanjikan Anwar selepas beliau adalah Pakatan Harapan. Ya, kalau beliau tubuhkan kerja perpaduan, bermakna tidak adalah, ya, tak terikat dengan janji menetapkan Anwar sebagai Perdana Menteri. Itu yang saya katakan bahawa Tun Dr. Mahathir ini orang bukan ikhlas dengan Pakatan Harapan. Orang yang cuba nak sabotaj, nak kuburkan Pakatan Harapan ini, kenapa orang ini kita kutip konon-kononnya untuk dapatkan mandat rakyat. Ini satu perkara yang agak melucukan, ya. Saya tak tahulah macam mana pimpinan boleh fikir macam tu, ya. Kecuali mereka ada fikir bahawa apa pun, sesiapa pun kita ambil lah janji kita boleh jadi kerajaan, janji kita boleh jadi menteri, kita boleh duduk kereta, ada pengawal, ya, boleh ada orator, ya. Orator. Bukan senang, ya. Tapi kalau itu mereka fikirkan, mungkin mereka boleh ambil Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri semula. Mereka boleh jadi menteri. Naik Syafiq Abdal pun tak apa, beliau boleh jadi menteri. Kalau itu yang mereka fikirkan. Tapi kita tak fikirkan tu. Ya, kita fikirkan mengapa kita nak diperbodohkan oleh pimpinan-pimpinan yang menggunakan hujah kembali kepada mandat rakyat, tapi ambil balik orang yang merosakkan mandat rakyat ini. Ya. Contohnya kalau kita main bola sepak dalam satu tim, kalau kita dalam satu perlawanan itu, kita dah set up pemain, ya, set up pemain untuk melawan tim satu lagi, dan dalam perlawanan itu kita kalah kerana satu dua striker yang buat hal belot, ya, yang main macam tak ikhlas, ya. Dan kita rasa pada pusingan kedua kita bertemu pihak lawan, pihak yang sama lagi dalam pusingan keduanya, adakah kita nak kekalkan striker ini? So, pastinya jurulatih yang bijak akan mengeluarkan striker itu dan akan masukkan yang lain. Jadi Pakatan Harapan harus berbuat sedemikianlah, ya. Kerana semua tahu mereka yang hadir mesyuarat, kita tak hadir mesyuarat. Mereka tahu macam mana Tun dan macam mana Tun di luar, ya. Sebab Tun ada kuasa, sehinggalah Tun hilang kuasa pun, ya, keegoannya masih boleh kita lihat dengan jelas. Jadi kita boleh mendapatkan mandat rakyat, tidak perlu membawa kepada orang yang merosakkan, ya, orang yang membantu menjatuhkan mandat rakyat ini. Ini adalah yang Gerak usahakan, yang kita selalu sebut dalam program-program Gerak, bahawa jauhi bekerjasama dengan Tun, ya. Kita hanya sebut Tun, kita tak sebut yang lain, ya. Menjauhi bekerjasama dengan Tun dan kita dapatkan balik Pakatan Harapan. Kalau Izam orang yang kerdil, tidak boleh, memang mustahil untuk menyatukan pimpinan yang hebat-hebat di atas sana. Memadai beliau bercakap di atas bawah, penyokong-penyokong di bawah, bahawa harus kita bersatu untuk menentukan kembali mandat rakyat ini diambil, dan kita lawan pengkhianat-pengkhianat ini tanpa kita memberi ruang kepada orang yang merosakkan Pakatan Harapan selama ini. Okey. Ada orang kata mengapa Izam kenapa pilih Izam untuk ketuai Gerak 98? Kerana Izam ada rekod keluar parti, ya. Kenapa pilih beliau mengetuai Gerak 98? Okey, Gerak 98 ni memang diasaskan oleh Ustaz Fadil Nur, dan selepas itu tidak ada siapa pun yang menggerakkannya. Ya, seolah mati. Setelah itu mati. Walaupun banyak NGO-NGO yang wujud, Gerak 98 tidak ada siapa yang bawa, dan memang sesuai lah, ya. Izam menghidupkan kembali Gerak 98 kerana beliau terlibat daripada awal Gerak 98, ya. Beliau daripada awal, dan beliau bertanggungjawab untuk menghidupkan kembali Gerak 98 atas semangat Gerak 98 yang dibawa oleh almarhum Ustaz Fadil Nur, ya. Ketika itu Anwar ditekan, ketika itu rakyat pun ditekan, ya. Ramai yang dizalimi. Ketika itu almarhum Ustaz Fadil Nur mengetuai Gerak, dan Izam bahawa Gerak 98 ini atas asas yang sama, ya, di mana kerajaan PS tumbang, angkara pengkhianatan, Anwar Ibrahim juga dikhianat dan juga ditekan, dan kita semua ditekan oleh kerajaan yang hanya memiliki 1-2 orang majoriti, ya. Sebab itu Gerak tampil, ya, dan Izam ketuainya. Kalau tidak Izam ketuai, siapa nak ketuai, ya? Bukan masalah jawatan siapa ketua, masalahnya siapa yang nak berusaha bangunkan Gerak. Ya, mungkin kalau sebelum ni kalau Saudara Izam tidak mengetuai Gerak, kemungkinan orang lain mengetuai Gerak, mungkin Saudara Izam tidak ada masalah. Mungkin boleh turut serta
join bersama dengan pengurusi gerak lain. Tapi siapa yang nak yang ketuai? Yang kita ada adalah NGO-NGO lain. Tidak ada masalah. NGO Hotel Reformasi, Pro Reformasi, okey, itu satu pertubuhan lain dan mereka boleh ketuai. Mereka pun orang yang pengalaman. Mereka pun orang yang lama dalam reformasi. Seperti Yang Berhormat Sa'ali Sungi, Ustaz Dr. Badrul Amin dan sebagainya. Mereka memang kita akui mereka orang lama dan berhak pun untuk mereka ketuai NGO-NGO itu. Dan begitulah juga Izam berhak untuk mengetahui gerak 98 ini. Matlamatnya sama atau tidak? Kalau sama, tidak ada masalah dan tidak perlu kita nak berbalak. Tidak perlu kita nak bermusuh-musuhan. Tidak perlu kita nak bersangka buruk dan juga memburuk-burukkan antara kumpulan ini dengan kumpulan ini dan sebagainya. Jadi, sebab itu saya rasakan memang wajar. Memang sesuai Izam mengetahui gerak 98 kerana beliau ada sejarahnya tersendiri. Beliau juga terlibat di dalam penubuhan gerak, bahkan beliau juga terlibat dalam penubuhan Parti Keadilan, tidak seperti si Azmin, dalam gerak pun tak terlibat, dalam keadilan pun beliau tak terlibat dalam penubuhannya. Beliau hanya tahu temberang, cakap ke Sabah beliau terlibat dan sebagainya. Sedangkan Parti Keadilan dalam penubuhannya, jawatankuasa penubuhannya tidak ada nama Azmin Ali kat situ. Beliau hanya muncul pada tahun kedua dan ketiga. Buktinya anda boleh lihat sendiri dalam laporan pertama Parti Keadilan Rakyat, jawatankuasa Parti Keadilan Rakyat tidak ada nama Azmin Ali. Jadi memang soalan yang mengatakan mengapa Izam mengutai gerak telah pun saya jawab. Beliau boleh ketuai gerak kerana beliau ada peranan sewaktu penubuhan asal penubuhan gerak, dan sesiapa pun sebenarnya boleh mengutai mana-mana pertubuhan. Dan gerak yang diasaskan oleh almarhum Mustafa Dino ini yang dibawa, dihidupkan kembali oleh Izam, memang selayaknya untuk Izam ketuai kerana beliau bersama juga sewaktu penubuhan gerak di era almarhum Mustafa Dino. Okey, soalan tentang ada tanya apa yang Izam mahu sebenarnya dalam gerak, Jadi saya telah nyatakan apakah objektif gerak, apakah perjuangan gerak, dan saya telah nyatakan bahawa tidak ada kepentingan peribadi Izam. Saya sendiri bukan menjawab bagi pihak beliau, Saya sendiri mempunyai pandangan kerana saya sebelum saya nak menerima ataupun nak menyokong gerak ni pun saya banyak masa saya ambil untuk memikirkan. Saya melihat bahawa track record beliau memang beliau ada melakukan satu kesilapan mungkin dalam politiknya ataupun ijtihad politiknya. Beliau keluar parti dan juga bersama dengan UMNO. Ini pernah berlaku pada banyak ahli parti. Anwar Ibrahim pun pernah melakukan perkara yang sama, ialah ijtihad, dan kemungkinan kadang-kadang ijtihad kita ni ada yang betul, ada yang salah. Dan ada yang kata kenapa dulu Izam menentang melawan Anwar Ibrahim, menentang parti. Saya pun dah kata dulu dalam mana saya pernah kata tadi, dalam mana parti yang bertentangan semestinya strategi mereka adalah serang menyerang. Yang ni cari kesilapan yang ni pun cari kesilapan yang ni. Dan mereka akan saling serang menyerang. Seperti mana Anwar dulu baik dengan almarhum Mustafa Dino, berada dalam sama-sama dalam ABIM, tapi bila berada dalam wadah parti yang berbeza, mereka saling serang menyerang. Anwar hentam PAS, masa tu almarhum Mustafa Dino pun bukan main lantang UMNO, bahkan sampai peringkat nak diadakan debat di antara PAS dengan UMNO, tapi tak jadi. Di antara pendebatnya almarhum Mustafa Dino dan juga Anwar dalam mewakili UMNO ketika itu. Selain daripada almarhum, saya ingat lagi bekas Menteri Besar Terengganu Wan Mokhtar, di antara panel pendebat yang dicadangkan, tapi ketika itu UMNO sendiri yang mencadangkan debat, UMNO sendiri yang meletakkan tajuk. Saya masih ingat lagi masa tu tajuk dia PAS Tuduk UMNO Cafe ke apa. Kemudian nak diadakan debat, UMNO siapkan tajuk, UMNO tetapkan tarikh, UMNO tetapkan tempat, dan UMNO juga batalkan debat. Ketika itu Anwar berada bersama UMNO di antara panel-panel daripada mewakili UMNO, dan Ustaz Fadil di antara wakil PAS. Jadi waktu itu pertentangan dalam politik itu biasa, mereka hentam-menghentam itu biasa. Jadi bila Izam berada dalam UMNO, kita berada dalam keadilan ketika itu,
kita pun serang. Ya, saya di antara orang yang kuat juga menyerang Izam. Ramai lagi yang hantam Izam macam nak gila. Ya. Dan Izam juga hantam kita. Itu, tapi apabila kita bersama kita dan kita merasakan kita berada di wadah yang benar, ya, dalam perjuangan yang benar, dan beliau hadir bersama kita untuk bersama kita menyumbangkan apa yang beliau boleh sumbangkan. Apakah kita wajar menolaknya atau kerana sejarah kita pernah bertentangan, kita pernah berlawan, ya. Kalau itu dijadikan satu ukuran, Tun Dr. Mahathir tak mungkin menjadi Perdana Menteri untuk kali yang kedua. Kita tidak melihat sejarahnya. Kalau kita melihat sejarahnya, memang dia tidak boleh layak untuk kita angkat jadi Perdana Menteri. Ya, tapi kita melihat ketika itu, apabila beliau menandatangani komitmennya, ya, beliau cakapnya, janjinya dan sebagainya, kita terima beliau. Dan kita meletakkan Tun Dr. Mahathir di tempat yang paling tinggi. Ya, kita bukan setakat percaya kepada Tun Dr. Mahathir, tapi kita letakkan dia, ya, di tempat yang paling tinggi. Iaitu satu risiko bagi kita. Tetapi kita terima Izam, kita letak dia di mana? Ya. Apa yang risiko kita ambil? Kita bersama dengan Izam, kita tidak meletakkan Izam sebagai usahakan Presiden Parti, ya, ketua cabang pun tak ada. Dia bukan ahli pun. Ya, kita letakkan dia menteri, bukan rakyat. Ya, dia bukan ahli pun. Ya, kita tak meletakkan dia di mana tempat. Kita cuma bagi tahu sokongan terhadap dia. Apa yang beliau bawa, kita sokong dan kita bantu. Dan kalaulah beliau benar-benar jujur dan ikhlas dalam perjuangan ini, bonus bagi kita. Ya, satu bonus bagi kita, perjuangan kita, ada orang yang bantu kita. Na'udzubillah dikatakan beliau khianat. Ni kalau na'udzubillah kalau beliau khianat, ya, manusia biasa, ya. Katalah beliau khianat. Apa ruginya kita? Apa ruginya kita? Kerana gerak sekarang ni bergerak atas pembelanjaan mereka sendiri, tenaga mereka, wang ringgit mereka diatur oleh parti. Tidak disuruh oleh parti. Tidak diberikan dana oleh parti. Ya, yang bersama dengan gerak sekarang ni. Tidak diberi dana oleh mana-mana pihak. Bergerak sendiri. Cuma kita menyambutnya datang dan kita naikkan. Na'udzubillah, katalah beliau khianat. Apa ruginya kita? Dia tak ada rugi apa-apa. Kita tak tawarkan dia jawatan. Tapi kalau dia ikhlas, betul-betul dia ikhlas bersama kita, ya, untuk mengangkat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, untuk mengangkat kembali mandat rakyat, itu adalah bonus bagi kita. Dalam keadaan tidak ada pimpinan yang betul-betul bersungguh-sungguh nak turun ke bawah. Ya. Kebanyakan pimpinan-pimpinan kita masih lagi mengharap orang ni lompat masuk kita, agar orang ni kembali cukup numbers, kita jadi perintah. Sekarang ni kalau bercakap semua pakai sepasan numbers. Anwar tak layak jadi PM kerana tidak dapat numbers. Mahathir dapat numbers. Tapi sampai sekarang Mahathir tak jumpa Agung lagi. Saya tak tahu di mana Mahathir boleh dapat numbers. Dan saya tak tahu macam mana Syafiq Abdah boleh dapat numbers. Ya. Pada kita tidak ada, kita tak peduli tentang numbers. Ya. Kita fokus pada PRU. Dan kalau Tuhan kata takdirkan mandat rakyat kembali kepada kita sebelum PRU, Alhamdulillah. Tetapi tidak boleh saja kita berserah. Kita perlu juga gerakkan dan kita perlu juga menerima sebarang pihak yang nak bergerak bersama kita, hendaklah kita bantu, ya. Macam di Pahang ni, bukan saja gerak 98, kalau datang satu kumpulan lain yang mengadakan program di Pahang, insya-Allah kita akan bantu sedaya upaya yang mungkin, ya. Sebab itu dalam masa dekat ni bila ada program bersama dengan Iswardi Murni live di Kuantan, insya-Allah kalau plan itu jadi dan dirancangkan itu dilakukan, kita akan bantu, ya, apa saja kumpulan daripada NGO-NGO, Otai ke, Pro-Reformasi ke, yang bercadang untuk mengadakan gerakan di akar umbi, jelajah ke negeri Pahang, kita akan bantu sedaya upaya, ya. Kita tidak akan memilih mana-mana kumpulan dan kita tidak akan melabel mana-mana kumpulan selagi kita lihat bahawa dianya selaras dan juga selari dengan apa yang kita perjuangkan. Ya, masalahnya kita bila kita nak baca dalam sanubari orang, ya, nak baca dalam hati orang, ini masalah lah, ya. Izam ni ini ada cerita nak jadi calon lah ni, ya. Izam ni mungkin nak jadi ini, ya. Jadi kalau bila kita baca apa yang terkandung dalam sanubari seorang itu, maka kita akan menjadikan semakin jauh,
ya, daripada mendapatkan rakan, dan kita akan jadi orang yang mendapat musuh yang lebih ramai berbanding dengan rakan. Kerana kita nak baca, menyelami apa yang ada dalam hati orang, itu bukan kerja kita, dan kita naklah melihat apa yang dilakukan pada ketika ini, ya. Dan kita juga melihat sejarah-sejarah, dan kita mengkaji sejarahnya, dan sudah tentunya orang yang pertama kali melakukan kesilapan kita boleh terima, seperti Mahathir kita boleh terima, kerana satu kesilapannya sekali yang boleh lakukan kita boleh terima, tapi dia ulangi kesilapan kali kedua, maka kita tidak lagi boleh mempercayai, ya. Jadi kalaulah kita anggap bahawa Saudara Izam ini pernah melakukan kesilapan keluar dari parti, okey, kita anggap sebagai satu kesilapan. Kalau kita anggap itu sebagai satu kesilapan, tetapi bila bersama dengan kita, kalau beliau melakukan kesilapan kali kedua, kemungkinan kita tak boleh lagi terima, ya, apabila kesilapan yang diulang, ya. Tun Mahathir kita tidak terima kerana beliau mengulangi kesilapan. Sebab itu saya katakan semua orang melakukan kesilapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah tersilap apabila bersama dengan UMNO, tetapi akhirnya diterima oleh rakyat dalam satu perjuangan, dan beliau istiqamah, dan kita mendoakan agar Izam juga bersama dengan kita dan istiqamah dengan perjuangan. Kalau yang menentang kemasukan Izam ni, kita boleh lihat ada dua perkara kadang-kadang, ya. Ada yang tak suka Izam ni kerana dibimbangi Izam ni akan lebih menonjol kebolehannya dan ketokohannya, dan menutup peluang-peluang beberapa orang, ya, yang berkepentingan. Jadi yang ini kita tak boleh terima lah, ya. Bermakna kita tak suka Izam kerana kita tak nak dia ni lebih pengaruh daripada kita. Tetapi kalau ada orang yang tidak sokong Izam kerana tidak meyakini kejujuran dan juga keikhlasan Izam, ataupun merasa ragu-ragu di atas keikhlasan Izam, yang itu kita boleh terima. Itu ijtihad masing-masing lah. Sebab tu saya tak marah kalau rakan-rakan saya mengatakan, oh Izam ni tak boleh percaya. Boleh percaya ke Izam ni, kan? Saya tak pernah nak maki hamun mereka. Sebab itu ijtihad masing-masing. Kamu yakin dengan dia, kamu lihat dia setiap program ceramah, dengar, ya, apa yang beliau cakap, apa yang beliau lakukan, ya, dan kita serah. Kalau kita rasa kita nak sokong perjuangan, kita sokong, ya. Kalau kita rasa kita ni kalau sokong dia, kalau dia nak kita rugi, saya tak nampaklah di mana kita rugi, ya, di mana kita rugi. Kita angkat pun beliau sebagai ketua kita sebagai Perdana Menteri ke, ya. Semua kita nak numpang perjuangan yang boleh bawa. Kerana bila kita tak mampu untuk bergerak, jangan kita cuba halang orang lain untuk bergerak, ya. Paling-paling tidaknya kita sokonglah pergerakannya. Okey. Ada yang bertanya, wajar atau tidak parti menerima kemasukan Izam dalam Parti Keadilan, ya. Sebagaimana kita ketahui bahawa Izam telah pun menghantar borang permohonannya untuk memasuki Parti Keadilan, ya. Ini adalah sebab atas desakan teman-teman, rakan-rakan beliau yang mahu melihat Izam tunjukkan betul-betul komitmennya kepada parti, menyertai semula Parti Keadilan. Kerana betul juga, ya, seperti mana Izam kata, bila beliau menjelajah ke seluruh negeri, ya, beliau mengajak orang menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Beliau menyeru orang boleh bersama dengan keadilan, sebuah parti reformasi. Tapi bila orang pertikaikan, kamu ajak kami masuk, tapi kamu sendiri pun tak hantar borang. Jadi masalah juga Izam nak jawab, ya. Jadi Izam terpaksa hantar borang, dan terpulanglah, ya, kepada parti sama ada untuk menerima Izam kembali bersama keadilan atau tidak. Tapi kalau tanya pendapat saya, adalah wajar, ya, parti menerima Izam Muhammad Noor untuk kembali bersama keadilan, ya. Tidak perlu nak beri pada beliau jawatan dan kedudukan dalam parti, ya. Memadai sebagai ahli supaya memudahkan beliau terus, ya, berjuang atas nama ahli, memudahkan beliau menggunakan haknya sebagai ahli, ya, dan parti dilihat lebih adil, ya, lebih adil kepada orang-orang yang telah pun, ya, membantu parti, walaupun mungkin sekarang ini belum banyak jasanya kepada parti, tapi kita nampak kesan daripada beberapa program yang dianjurkan oleh Gerak, ya. Saya boleh katakan ada antara pertubuhan ataupun NGO yang nampaknya sudah jauh ke hadapan sekarang ini, walaupun masih lagi baru dihidupkan kembali oleh Izam, tapi nampak kesannya, ya. Dan yang
kita bimbangkan gerak bukan saja gerak bukan dapat dihancurkan oleh pihak musuh. Saya percaya pihak musuh tidak akan dapat menghancurkan gerak ini. Ya, UMNO, PAS dan sebagainya. Beliau tidak akan dapat untuk berdepan dengan gerak. Tapi apa yang saya bimbangkan sekali adalah gerak ini akan cuba dihancurkan oleh orang-orang dalaman parti itu sendiri, ya, terutamanya bagi mereka yang ada kepentingan peribadi, ya. Bagi saya tidak ada kepentingan peribadi, ya. Walaupun saya sekarang ini sebagai ketua cabang keadilan dalam negeri pun saya ada jawatan sebagai ketua komunikasi dan saya bersama dengan gerak, ya. Dan saya tidak melihat ini satu kepentingan peribadi, ya. Kalau kita nak ada kepentingan peribadi, lebih baik, ya, kita bersama dengan kerajaan pengkhianat ataupun pemasangan Sikitol, ya, lebih mudah, cepat, tidak ada dugaan, tidak ada banyak dugaan untuk bersama dengan pengkhianat, jalan mudah, ya. Dan kalau Izam pun ada kepentingan peribadi, lebih baik Izam bersama dengan Sikitol, ya. Beliau pernah rapat bersama dengan Sikitol, tidak masalah kalau beliau sertai parti bersatu, ya. Dan Sikitol mungkin boleh bagi beliau senator kembali. Dan kita kena ingat, ya, Izam pernah menjadi senator sewaktu zaman Najib dan beliau ada 2 tahun lagi kontrak senatornya, tapi beliau letak jawatan kerana bila skandal 1MDB ini mula terdedah dan beliau berada ketika itu beliau sebagai pegawai komunikasi, tak salah saya, di Kementerian Kewangan, ya. Beliau sanggup letakkan jawatan kerana tidak mahu terlibat dalam skandal TNDB di Kementerian Keuangan, ya. Sedangkan beliau ada 2 tahun sebagai pegawai di Kementerian Keuangan, tapi beliau letakkan jawatan kerana tidak mahu bersekongkol dengan skandal 1MDB. Ini salah satu dalil yang saya rasakan boleh kita pegang, menandakan bahawa bukan jawatan dan kedudukan menjadi buruan Izam untuk bersama dengan keadilan, ya. Okey. Jadi akhir sekali, bukan apa? Dah 1 jam, ya. Okey, akhir sekali saya nak jemput semua teman-teman, terutamanya di negeri Pahang khususnya, ya. Rakan-rakan Facebook, dan juga tolong sampaikan, tolong sharekan maklumat ini bahawa negeri Pahang akan melancarkan penubuhan gerak 98, ya, peringkat negeri pada 3 hari bulan 10 ini 3 bulan 10 hari Sabtu malam Minggu. Jadi kita plan tarikh tu memang cantik lah, ya, malam tak kerja, ya. Sabtu bulan Minggu 3 hari bulan 10 jam 8.30 malam. Tempatnya lebih santai, tepi pantai, ya. Kalau sesiapa pun nak berkemah di pantai pun lepas program tu boleh buat kemah. Depan tu laut, ya. Tidak masalah, boleh berkemah di tepi pantai Sepat, jalan pantai Sepat, iaitu di Pria Cafe, di Pria Cafe, Kampung Cempaka, Jalan Pantai Sepat, di bawah Dun Tanjung Lumpur, iaitu di bawah Dun Pesuruhdaya PAS Pahang, Ustaz Rafli Jabar. Asalnya saya nak buat kat Indah Mahkota, tapi sebelum ni saya dah bawa Izam di Indah Mahkota, jadi saya rasa saya kena pindah di Parlimen sebelah, iaitu di bawah Parlimen Kuantan, dan saya memilih kawasan Kubu Walaon lah, ya, Kubu Walaon, iaitu di Tanjung Lumpur, iaitu di tempat di tempat Pesuruhdaya PAS Pahang Ustaz Rafli Jabar, ya. Kita adakan program di sana dan saya jemputlah semua teman-teman kalau boleh hadir, tapi kehadiran tidak seperti ceramah umum biasa, ya, kerana kita masih lagi PKP. Jadi kalau boleh tidak, anggaran kita dalam 150 ke 200 orang untuk hadir kerana kawasan pun terhad dan masih kita dalam PKP. Jadi sesiapa yang hampir, yang paling dekat, ya, terutamanya datanglah pada 3 hari bulan ni, ya, untuk kita sama mendengar apakah yang ingin diperkatakan oleh Izam dan beberapa pimpinan otai negeri Pahang yang lama-lama juga kita jemput, termasuk seorang Nizam, ya, mantan Timbalan Pengurusi Keadaan Negeri, itu seorang peguam Rafizi, ya, yang terkenal.
kita jemput untuk beliau berkongsi ya tentang perjuangan reformasi, kerana beliau adalah di antara orang reformasi yang awal khususnya di negeri Pahang. Oleh itu, saya minta tuan-tuan tolong maklumkan kepada teman-teman, kalau boleh share live ni ya, supaya rakan-rakan boleh dengar, dan untuk kita promosi pelancaran gerak 98 di negeri Pahang, dan kita jumpa di sana nanti insya-Allah. Sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.